orang tua kerana dikunjungi dan didatangi oleh seorang tokoh ilmuwan yang saya kira saya tak perlu untuk memperkenalkan diri beliau. Masyhur di televisyen, di Johor Radio, dan pernah datang ke tempat ini. Saya sendiri mesti agak berpikir tak pernah datang. Dan insyaAllah Al-Fadhil Ustaz Sayyid Hisham bin Al-Fadhil yang merupakan bakal bending dan bakal motivasi akan menyampaikan sedikit pesanan dan nasihat kita semua insyaAllah. Dan kita berilah ruang kepada Ustaz mengajuk sampai pukul 9 ke orang terakhir Ustaz pukul sebelah dulu. No, boleh jadi orang tu tidak. InsyaAllah. Cuma bila macam ini kita akan sampai Ustaz, kemudian kita akan ajuk. Kemudian selepas daripada itu kita akan bila apa dan kita akan sembahyang. Jadi anak mampu bermasa silakan Al-Fadhil Ustaz Sayyid Hisham bin Al-Fadhil untuk menyampaikan tazkirah beliau untuk bersyukur. Ni malam Jumaat ni tak apa balik lewat kan? Malam lagi yang tidak Indonesia. Tak, sebab takut malam Jumaat aku nak balik awal malam ni. Bukan malam Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih pada Tok Imam kita, Musi, Jawatankuasa Masjid dan semua jemaah, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian. Saya ada terbaca satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cerita keadaan manusia di hari akhirat esok-esok didekatkan, matahari itu didekatkan dengan manusia. Dan pada saat itu kata Rasulullah, ada manusia masing-masing berpeluh. Ada yang berpeluh, peluhnya sampai sekerak buku lali. Ada yang peluh sampai sekerak lutut. Ada hak peluh dia sampai sekerak pinggang. Ada hak peluh dia ila fihi, sampai dekat mulut. Masing-masing dengan qadar amalan masing-masing. Kita orang Batu Rakit ni peluh sampai kat mana nanti? Wallahu a'lam. Harap-harapnya agak tak ada peluh. Duk naik kong pun. Kamuk-kamuknya kita sampai kat mana peluh kita masa tu? Tak pasti. Kita tak tahu. Tapi ada juga orang kata tu, kau ramai-ramai. Kau orang ni peluh sampai kat lutut, orang sebelah dia peluh sampai tekuk, orang ni sampai kat kaki gua ni. Dia tu tak pelik sebenarnya. Ni orang bawa balik Mekah. Duduk di Mekah, masa duduk di Arafah, duduk di Muzdalifah, duduk di Mina, masing-masing ada cerita masing-masing. Seduk di Arafah. Ada orang mana dia bawa ni ke Arafah. Oh, alhamdulillah. Boleh tidur? Boleh. Ramai orang, ramai. Dok sesok tu kan boleh tidur. Makan okey je. Tandah boleh. Ada orang sampai terberok luar tandah. Hidup beratur tunggu dia ramai sangat kan. Sampai terberok. Tepi-tepi tak apa. Ada orang pasu dah duk batuk, tak boleh makan. Ada orang panasan sok malam-malam. Ada orang sengih, senyum, pipi tangan. Duk Malaysia tak pipi mana pun, duk Mekah jadi pipi. Dah mana tu? Tempat sama.
Panah sama, ramai sama. Tapi masing-masing ada orang muda je. Dia demo mana pergi melontar batu, sesak tak? Oh alhamdulillah boleh sampai dekat, lepas boleh ada. Dia demo mana? Allah payahnya nak lepas. Dia demo mana? Dari jauh je masuk udok lah. Masing-masing dengan qadar masing-masing. Dah tu qadar dia ikut guana ustaz. Ikut guana amalan dia masa duduk tanah air sebelum pergi Mekah. Jadi mudah tak mudah dia Mekah tu guana dia masa duduk tanah air. Itulah keadaan dia masa di Mekah. Gitu juga esok-esok dalam kubur esok-esok guana keadaan peluh lutut ke pinggang ke apa ke mulut ke. Hak tu berdasarkan amalan dia mana masih hidup di dunia ni. Kalau hak Mekah masih di tanah air sebelum ki. Kalau hak di dalam kubur tu guana amalan dia ketika di dunia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu pula kita pada saat matahari didekatkan di hari akhirat ni ada 7 golongan manusia. Ada 7 golongan manusia yang Allah akan beri teduh. Nak tak? Siapa hak 7? Siapa 7 golongan manusia ni? Jadi malam ni saya ingat saya nak ulang kaji sikit 7 golongan manusia yang Allah beri teduh dia esok-esok. Ujung kuliah saya lagi hak 7 ni kita nak tujuannya sebenarnya 7 sifat manusia. Kita nak cek kita boleh masuk tak salah satu. Nak muncul ada 2-3 sifat kita ada sini. Tengok ustaz 7 ni rasanya kita ada 3 orang ke. Kan? Teduh lah. Tengok oh ada ustaz. Baik alhamdulillah. Tengok 7 ni. Tengok 7 duk main tengok rasa macam tak ada. Hak tu kita nak tengok mana hak paling dekat paling mudah hak kita nak buat dengan kita antara 7 ni. Moga-moga bolehlah aku dapat teduh di hari akhirat esok. Hadisnya berbunyi sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan manusia. Saya nampak ada kat belakang tu duk ngita-ngita kot celah. Macam duk main ngaucak kita. Ngita. Tak boleh tarik ke? Boleh tak tarik? Orang lelaki main ke depan sikit. Ke memang tak boleh gerak tu? Oh, boleh tarik. Boleh ke tak, ke kalau bukannya main jereban depan tak lah. Oh biarlah sebab nampak duk ngita-ngita kecil. Macam main aucak je. Boleh kita lelaki main depan sikit. Lepas tu kalau boleh hak dekat pintu ni kita boleh hak depan saya. Sebab nak ni nampak orang kat pintu dia tu balik. Jadi boleh hak kita hak kat pintu depan sikit. Benarnya saya pun jadi semangat sikit. Masya Allah, Masya Allah. Sebab dia lesis ke benda tu? Sebab dia lesis ke? Tu. Dia lesis. Berkali seminggu. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ni tak ingat. Ngita. Ucap. Itu baca balik hadis tadi. Habis sebut dalam hadis dia sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang Allah akan beri teduh kepada mereka pada hari yang tidak ada teduh melainkan teduh Allah je. Hanya teduhan yang Allah beri je. Saya suka sangat baca hadis ni. Banyak tempat saya pergi kuliah saya ulang baca hadis ni. Sebab benda nak beri semangat ke diri sendiri. Aku ni boleh nak tumpang geruk mana hak 7 ni.
Dan sebenarnya sangat sesuai untuk masyarakat ulang kaji 7 golongan. Beringat semua 7 golongan. Ni Nabi janji Allah akan beri teduh. Yang pertama Nabi sebut imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jal, anak remaja pemuda yang meningkat usianya dalam keadaan taat pada Allah. Yang ketiga wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan tulis. Yang pertama pemimpin yang adil. Yang kedua tak apa, boleh tulis tengok. Yang kedua remaja atau orang muda yang meningkat umur dia dalam keadaan taat pada Allah. Yang ketiga seseorang yang hati dia terikat dengan masjid. Saya ni benarnya apa suruh buka. Saya kalau pergi ceramah mana-mana tempat, kalau nampak ada orang puang, saya jadi semangat lebih nak ceramah. Sebab dia sebab banyak tempat kita pergi, akak-akak kita, makcik-makcik kita ni berakhir ambil nota. Jadi kita nampak dia tu tulis nota. Penceramah ni nampak orang ambil nota, dia jadi semangat lebih. Dan mana-mana tempat saya pergi, orang lelaki dia terus hafal. Dia pakai apa lalu orang teroyak. Dia kalau apa yang tulis tu kita kata semangat lebih tu. Semangat bukan semangat nak ngorak, kita ada bini dah. Jadi yang pertama benda tak ni pemimpin yang adil. Yang kedua remaja yang meningkat umur dia. Nasya'a ni maknanya growing, meningkat umur dia dalam keadaan taat. Yang ketiga seorang yang hatinya terikat dengan masjid. Yang keempat wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang berkasih sayang kerana Allah, jumpa kerana Allah, pisah kerana Allah. Orang yang berkasih sayang kepada Allah. Yang kelima wa rajulun da'athum ra'atun zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang kelima seorang pemuda yang digoda untuk berzina oleh perempuan yang cantik dan ada pangkat. Lalu pemuda itu berkata, aku takut pada Allah. Nabi sebut jelas ni, kita katakan ni, Nabi sebut pemuda. Orang muda hak digoda berzina. Hak tukang goda comel berpangkat. Orang muda yang digoda, nafsu orang muda. Bukan orang tua hak kena goda. Orang tua ni nak mikir tokat Ali, tokat Abu pula, payah pula. Ni nafsu orang muda yang digoda. Lalu dia kata aku takut pada Allah. Berapa dah? Nah dah. Nah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Dan seorang yang bersedekah lalu menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kiri tak tahu apa yang tangan kanan bagi. Yang ketujuh wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Dan seorang yang ingat Allah dalam keadaan bersunyi-sunyian, bersendirian, lalu menitiskan air mata. 7 ni hak Nabi janji esok-esok dapat teduhan Allah. Pada hari yang tiada teduhan melainkan teduhan Allah. 7.
Agak-agak boleh tupang geruk mana? Ada tak? InsyaAllah. Ada berapa? Ada hak mana? Hak kena goda tu ke? Tak dengki. Kat masjid boleh. Nombor 1 sekali kita tengok Nombor 1 sekali benda tadi, imamun adil. Imam, kalau orang Melayu kita sebut imam, kita terbayang imam semayang, imam bawa tahlil, imam juru nikah. Tapi Nabi letak sifat imam yang adil. Bila sebut imam, patut ada sifat adil. Mana ni bukan mana tu imam semayang dah. Ini makna pemimpin yang adil. Dok, hak ni cerita pemimpin. Suami memang dia adalah pemimpin pada isteri, pada anak-anak. Tapi dalam konteks hadis ni, yang dimaksudkan dapat tuduhan Allah dalam kumpulan hak pertama sekali, ini adalah pemimpin. Betul, suami pemimpin keluarga. Tapi hak ni maksudnya pemimpin yang adil. Sebab ulama hak syarah pula hadis ni, dia kata apa? Dalam 7 senarai ni Nabi letak nombor 1 sekali pemimpin. Sebab kata ulama, kalau ada hak nombor 1 ni, nombor 2, 3, 4, 5, 6 akan jadi ramai tu. Kalau ada hak ni. Kalau tak ada hak nombor 1 ni, ada juga hak belakang, tapi tak seramai kalau ada hak nombor 1 ni. Sebab tu Nabi letak pertama sekali pemimpin yang adil. Ada setengah masjid, ada setengah tempat, dia kata ustaz nak kuliah, nak ceramah, tak usah cakap hal politik lah ustaz tak politik kat pintu pagar masjid, baru ustaz masuk dalam masjid saya cakap politik. Itu adalah doktrin ataupun pemikiran hak penjajah bawa supaya cakap politik jangan dalam masjid. Dan nak cakap mana? Luar. Dalam masjid. Bila luar, tak ada lah cara dosa pahala dalam politik. Dalam masjid ni kita belajar belaka. Belajar bab nikah kahwin, bab didik anak, bab nega mana riba, mana rasuah, bab politik, bab kejujuran, bab tunai amanah, semua akan ditanya hari akhirat. Dapat jawatan, tunaikan ikut perintah Allah. Kita belajar belaka dalam masjid. Bukan suruh keping parti politik, tapi kena faham politik, kena belajar juga dalam masjid. Mu nak masuk parti mana kau pandang mu, tapi mu kena ingat ada dosa pahala mu buat benda tu. Mu buat apa saja ada dosa pahala. Mu kena ingat setiap jawatan hak mu pegang akan ditanya oleh Allah hari akhirat esok-esok. Hak ni hak kita nak belajar. Inilah hadis ni. Kalau tak boleh cakap politik, tak boleh nak terang hak nombor 1 ni. Pemimpin yang adil. Apa benda pula makna adil? Benda maksud adil 200, 500 itu ke adil? Sama banyak, equal. Ini pun salah faham. Ramai orang, ada orang faham adil ni kena sama banyak. Bukan equal, bukan sama banyak. Kena sama lah, ikut lah. Melayu ke India ke Cina ke semua kena sama. Tak, itu bukan adil. Kena sama lah. Tuan rumah, jiran hok mari, tetamu hok mari, kena sama. Mana boleh? Saya tuan rumah, awak tetamu. Mana sama? Bilik ni saya boleh masuk, bilik ni awak nak masuk, boleh. Tapi kalau saya izin boleh lah. Dah saya tuan tanah. Adil bukan makna sama. Adil maknanya pergi Mekah, ada cucu 2 orang je di rumah teringat. Laki seorang, puan seorang. Belilah piyah 2 teh. Tok Ki yang adil kena ui sama, tak kena ui lain-lain. Dah beli piyah kau ni, piyah juga kau ni. Cucu seorang laki, seorang puan. Kalau adil tu sama, dua-dua beli piyah, boleh? Itu tidak adil. Adil, hak laki ui piyah, hak puan ui tudung. Wad'u syai'in fi mahallihi, kena letak perkara ikut tempat dia. Meletakkan sesuatu kena pada tempat, hak tu adil.
Dan pemimpin yang adil ni guna ustaz. Pemimpin yang meletakkan sesuatu kena pada tempat. Sesuatu apa? Apa saja. Berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pemimpin yang adil. Bukan sama banyak. Ini dia ni orang kaya. Tak apa beri. Dia kena bayar zakat. Dia banyakkan bersedekah. Orang miskin terima zakat, terima sedekah. Sayang pada orang kaya, doa untuk orang kaya. Orang kaya dok nyombong. Itulah adil, keadilan sosial. Pemimpin yang adil mendapat teduhan di hari akhirat esok-esok. Ada orang jahat nak bunuh orang kampung kita seorang. Dia ni rajin kita nampak pergi masjid. Taklah dia orang biasa tapi orang jenis sembahyang bang, mari masjid. Ada orang jahat nak bunuh dia, minta orang kita. Kita kena jaga tak dia? Kita ketua kampung. Beri ke jaga? Bukan nak beranak kita. Sebagai seorang pemimpin jagalah. Ni kalau ulama besar, tokoh hebat, orang ramai dah masuk Islam, tangan dia nak serah ke Hindu. Yang adil, aku akan bertahan walaupun dengan nyawa aku sendiri. Ini saudara aku. Itu yang dan pemimpin yang paling adil di atas muka bumi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad jadi pemimpin negara selama 10 tahun di Madinah. Takbir negara Madinah. Nabi Muhammad urus ekonomi, sistem sosial di Madinah. Nabi Muhammad. Macam mana orang Yahudi nak berniaga? Boleh? Boleh. Tak ada masalah. Macam mana orang Islam nak berniaga? Masa perang guana, masa damai guana. Itu Nabi Muhammad pemimpin yang paling adil di atas muka bumi ini. Jadi mana-mana pemimpin yang ikut contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah pemimpin yang adil. Dan kalau tak boleh nak ikut 100% macam Rasulullah ustaz, yang berusaha untuk mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kepimpinan dia. Itulah pemimpin yang adil, teduh. Dan kalau pemimpin yang tidak adil ustaz, dia tak dapat teduhan Allah. Gitu je lah. Kat dunia ni orang layan dia istimewa, kat akhirat dia panas dering. Dan kita boleh ke nak beriman gitu ustaz? Dan Nabi kata pemimpin yang adil yang akan mendapat teduhan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Boleh tak sebut gini ni sini ni? Kau tak boleh pun awak gana sebut dah. Tapi gitulah keadaan. Saya pun kadang pelik juga. Bila saya pergi ngajar, saya cakap jiran yang baik, jiran yang tak baik. Orang kata bagus tak? Bagus muncul tak kabuhan ni, peringat ke masyarakat. Lepas tu kita pergi ceramah pula bab suami yang baik, suami yang tak baik. Oh bagus tak? Oh puan suka. Bagus tak bagus. Kita ceramah pula bab isteri yang baik, isteri yang tak baik. Oh lelaki pula bagus tak bagus. Dia ceramah pula bab businessman yang baik, businessman yang tidak baik. Oh bagus tak? Ustaz peringat benda ni. Jelas. Dia ceramah pula bab orang muda yang baik, orang muda yang tak baik. Oh bagus tak? Biar budak-budak dengar molek sat molek. Lepas tu kita ceramah pula orang miskin yang baik, orang miskin yang tak baik. Oh comel ustaz, bagus molek. Bagus pula ke. Tu kita ceramah pula bab pemimpin yang baik, pemimpin yang tak baik. Dan mana ustaz cakap politik malam ni? Dia marah selalu. Sedangkan semua Islam aja. Kita tak kata ke siapa-siapa tapi ustaz beli orang lah. Tak Islam kan begini, hak moleknya begini, hak tak moleknya begini. Al-Quran khabar bahawa kita ni akan bersama dengan pemimpin kita di hari akhirat esok-esok. Dan ada orang nyesal di hari akhirat sebab salah pilih pemimpin, tapi duduk sama dah hari akhirat, minta dengan Allah nak balik ke dunia semula, tak boleh ikut dia, nak ikut orang lain. Itu Quran khabar. Sebab Allah sayang kita khabar awal. Orang mari dengar kuliah, hak jumpa ayat-ayat gini, hadis gini, alhamdulillah. Hak tak mari dengar kuliah, dia tengok live. Oh tengok live. Ni ada live. Ni ada live. Assalamualaikum. Live masjid kat sini. Oh. Ni live juga.
Canggih lah ni. Saya sama. Saya khabar kalau orang buat live ni. Saya pesan 4 kali. Kalau tengah tengok live ni, tolong bagi tahu suara saya ni jelas ke tidak. Jelas tak? Kalau tak jelas, admin akan adjust. Yang kedua, dekat komen tu tulis dari mana dengar. Suka sebenarnya bila tengok balik. Kita kuliah Batu Rakit, orang dengar dari Johor, dari Sarawak, dari Kuala Lumpur. Tulis kat komen dari mana. Saya pernah khutbah sekali. Khutbah, acak kamera buat live. Lepas khutbah tengok, alhamdulillah Ustaz, dah lama saya tak sembahyang Jumaat, hari ni boleh tengok khutbah. Dia di Kanada. Duduk di Kanada. Dah lama tak sembahyang Jumaat Ustaz, alhamdulillah boleh dengar khutbah. Minggu depan saya letak lagi. Ustaz, terima kasih Ustaz boleh dengar khutbah. Minggu ketiga saya nak kederah. Dok dam nak letak ni. Khutbah jelah. Lepas mai Jumaat dia PM tahu, bukan PM ke-8 tu, PM. Dia PM, Ustaz, apa tak buat live khutbah hari ni Ustaz? Dia PM kita. Saya kata Allah tak sempat, minta maaf Allah Ustaz, tak dengar khutbah hari ni. Salah pula kita rasa. Ada seronok. Jadi yang tengok live, kita tahu suara clear tidak, kita tahu dari mana. Nombor 3, tekan butang share. Tekan sekarang. Tekan share. Tekan share. Dan sebab alang-alang nak buat kan, biarlah share. Nombor 4, kena rajin datang masjid juga. Jangan tengok live saja. Biasa orang tengok live ni orang perempuan uzur, orang dalam perjalanan. Balik pada cerita tadi, pemimpin yang adil. Kita kena beriman bahawa kita akan bersama dengan pemimpin di hari akhirat esok-esok. Dan ada orang yang menyesal sebab silap pilih pemimpin. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Ingat ni dalam surah Baqarah ayat 176. Ingat ketika mana manusia yang mengikut, mereka menyesal ketika إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. Ketika mana orang-orang yang diikut para pemimpin berlepas diri dengan orang yang ikut. Dan orang yang ikut berkata, waqala alladhina ittaba'u law anna lana karratan. Orang yang ikut ni kata, aku ni kalau aku ada peluang hidup mula kat dunia, aku tak mau ikut dah mu. Hari ni mu tak tolong dah aku bila nak apa azab neraka. Menyesal. Maknanya ada panduan agama supaya kita beringat. Itu nombor 1. Ada sini hak nak jadi PM ke ada? Ada tak? Orang Batu Rakit PM ke 9 ke berapa ada? Jadi MB ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, terlepas dah golongan pertama. Nak dapat teduhan Allah. Ada 6 lagi. Itulah kaedah. Kalau tak ada, tengok 6 lagi. Yang kedua benda tak ni? Remaja yang meningkat usianya dalam keadaan taat pada Allah. Remaja. Anda remaja. Remaja. Tua remaja. Remaja 50 tahun dulu remaja Ustaz. Tak ada harapan juga. Pertama tadi tak ada harapan dah. Ni hak remaja. Walaupun kita rasa kita berumur dah, kita ada anak kita. Kita ada cucu kita. Hak kita nak harap hak akan jadi remaja yang meningkat usia dia dalam kan. Hello. Dah. Ni. Jadi remaja yang meningkat usia dia dalam keadaan taat pada Allah. Kalau kita rasa kita ni toki dah Ustaz, kita ayuh dah Ustaz, kita ada anak kita, kita ada cucu kita yang kita harap dia ni dapat teduh di hari akhirat esok-esok. Didiklah dia, carilah tempat belajar yang baik supaya dia ni menjadi remaja yang meningkat umur dia dalam keadaan taat. Tak semestinya yang ngapa Quran. Bini panggil ke benda tu? Tutup suih dulu. Boleh? Aku ada emergency. Jawab dulu.
Nah, selesai dah. Takut ada emergency benda-benda. Jawab lu, tak apa. Kita berhenti kuliah. Tak apa jawab lu. Tak apa duduk. Takut ada emergency benda-benda je. Saya ingat lagi masa saya belajar di Mekah dulu. Guru kami dia kuliah tafsir, tengah mengajar. Kita pergi mengajar hak nadah, bukan kelas rasmi, pergi nadah kitab. Telefon masuk. Syekh ni dia kalau tengah mengajar tidak layan ke telefon. Telefon masuk berkali-kali. Ni ngaji di rumah, nadah kitab di rumah Syekh. Rupa-rupanya lepas habis kuliah baru dia tengok telefon dia. Rupanya anak dia telefon dari dekat atas di rumah kan. Ada satu floor tu untuk buat ngajar kitab je, anak-anak murid mari. Orang agak rumah tekak. Anak dia dari atas telefon. Isteri dia dengan anak-anak sebuah kereta dari Jeddah nak balik Mekah, accident. Mati isteri dia mati, anak dia 2-3 orang mati. Allah, kita masa tu dengar, ya Allah. Dia tak jawab sebab dia tak nak ganggu kuliah. Tak apa betul dia kuliah. Lepas tu esok pergilah kat jenazah isteri dia. Saya pergi juga ikut sampai ke Maklah. Maya lepas Zuhur, maya jenazah Zuhur di Masjidil Haram. Saya ikut jenazah pergi sampai kubur, turun tengok. Jadi kita masing-masing malang tu bakat dok pergi yang ngaji. Mesti cuti ni. Rupa-rupanya kelas hidup batal pun malam tu. Adalah anak-anak murid hak mari. Allah rugi kata dia tidak mari. Hak mari malam tu cerita semalam Syekh ngajar tajuk redha, tajuk sabar. Belang-belang sebab macam dia nak pujuk hati dia sendiri. Bab qada dan qadar Allah. Tapi telefon tu bukan orang mati ni dah. Dia suruh balik awal malam ni kau. Balik nombor 2 tadi. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Hak dapat teduhan anak remaja. Hak ada dalam masjid sekarang ni, ada hak ayah dah, ada hak toki, tapi ada juga anak remaja. Ada hak ada anak remaja rumah. Maka menjadi tanggungjawab kita. Hak masuk membesar dalam keadaan taat pada Allah ni, tak semestinya dia ni ngapal Quran 30 juzuk, tak semestinya. Tak semestinya dia kena jalan tunduk, mau tak tengok orang. Dah. Ya, main bola, main futsal ni kayu basikal. Tapi masuk waktu semayang, ya semayang. Ya ada Facebook, tapi Facebook ni tak share benda ngaruk-ngaruk, tak maki, tak caruk, tak fitnah orang. Dia mari dengar kuliah. Dia tolong buat live. Dia duduk guna Facebook, guna WhatsApp untuk iklan program-program masjid surah. Bukan maksudnya bila kita kata remaja hak meningkat ni mesti kena al-hafiz semua. Tak semestinya. Tapi kalau hak hafal Quran itu potensi untuk masuk dalam ni gamallah. Dia hafal dan dia beramal dengan Quran. Meningkat umur dia, meningkat. Sekolah menengah juga. Mungkin ya sekolah, tak semestinya sekolah agama, sekolah tahfiz. Ya mungkin sekolah biasa. Tapi meningkat umur dia besar-besar. Dalam keadaan dia taat pada Allah. Saya ingat di KL tu ada seorang yang kerja dengan saya. Lenidok lah. Dalam 2 tahun hidup kerja kita. Dia ni duduk di satu kawasan flat. KL ada kan rumah flat lah. Kawasan ni sebutlah apa benda jenayah, masalah semua ada. Daripada pe kuda, pe lembu, pe kambing, dadah, syabu, zina, buang anak, bunuh, menaik kelak, arak, semua ada. Tapi dia ni duduk situ dari kecil. Rokok pun tak isap, mayang hak mau di masjid. Mayang tak tinggal, ada di masjid, ada di rumah. Rokok tak isap. Usaha-usaha nega, pitih-pitih, dia belakang kira, dia back in, tidak cara. Saya duduk tengok mana ni, apa jadi gini budak ni. Rupanya dia ayah tak ada dah. Mak besar, mak kerja benda, mak kerja cleaner. Saya duduk nampak dia barakah rezeki mak tu. Dah. Alhamdulillah lah ni pun dia ada kerja dia dah apa semua. Kahwin dah ada anak, ada kereta.
Mana kabarnya kalulah kita nak kata ustaz senang, ustaz kata remaja hak besar dah keadaan taat zaman ni susah ustaz. Masing-masing dengan cabaran zaman masing-masing, tidak dinafikan. Banyak cabaran, tapi Nabi janji remaja hak umur menikah umur dalam keadaan gini dia mendapat teduhan Allah di hari akhirat esok. Ada harapan dah remaja. Kita dak remaja mana dah? Umur 3 lah. Umur 3 benda ni. Mana? Seseorang wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Nombor 3 ni seorang yang hatinya terikat dengan masjid. Ada harapan tak? Ada. InsyaAllah. Benda tanda orang tu hati terikat dengan masjid. Benda tanda. Dia rajin mari masjid. Dia tak jadi kalau ustaz hamba hati hamba terikat dengan masjid. Dah bila demo masjid, hari Jumaat kita mari. Jumaat orang nampak muka. Tak betul kata tu. Orang hak hati terikat dengan masjid, dia rajin mari masjid. Tunggu waktu. Dia rajin mari masjid. Kalau dengar masjid ada nak buat program, kalau dia ni jenis orang kaya, berapa ada nak dia cepat nak ulur duit. Ada hak jenis dok kaya, tapi dia pandailah masak. Ada nak masak ke, hamba tolong masak tak apa. Ada hak dok masak pun dia mungkin dia ni orang muda. Ada nak buat program masjid, saya tolong buat poster, saya design, saya share kat grup-grup WhatsApp, ajak orang mari. Hati dia terikat ke masjid. Benda aku boleh buat untuk masjid, benda aku boleh sumbang. Saya alhamdulillah Allah bagi rezeki banyak duduk Johor, Melaka, Pahang, Terengganu, banyak tempat Allah bagi peluang pergi. Boleh kata saya pergi ke masjid-masjid, saya akan jumpa orang-orang yang memang dia terikat ke masjid. Kadang-kadang saya jumpa orang kaya, dia ni masjid nak benda bila-bila masa macam anak dia, masjid nak ulur pitih lamba je. Kadang-kadang saya jumpa dia bukan orang kaya, dia bukan orang miskin, dia orang biasa-biasa je, tapi nampak je rupuk panjang, dia pergi meseng. Dia sendiri lah. Nak bang dulu kan ni? Terus terus je. Jadi kadang-kadang kita jumpa orang puang, Allah makcik ni kalau dengar masjid, patang dengar masjid nak, dia marilah potong sayur, potong bawang, membawang. Ni onion frank ni. Dia mari masjid. Nak naik tangga masjid tu 2 kali berhenti sakit lutut tu, tapi mari. Duk tolong buat persiapan untuk masjid. Pukul 1 pagi baru balik, belah-belah sakit pinggang. Alah, mari habis. Ada dia. Hati terikat dengan masjid. Ada orang muda, ada orang, subhanallah, ada orang hok begitu. Bahkan saya ingat saya pernah kena iring seorang ulama dari negara Yaman, dia mari Malaysia. Saya kena iring dia untuk terjemah ceramah bahasa Arab dia, saya jadi translator, tukang terjemah. Pergi sampai tempat jumpa masjid, kabur kejap-kejap nak singgah kejap, masuk mayang 2 rakaat tahiyat masjid. Pergi ada jalan, kita ajak ke jalan sini, kejap-kejap nak mayang 2 rakaat. Kata Syekh, apa mau buat gitu? Duha mayang dah tadi, apa singgah lagi masuk? Aku tahiyat masjid. Dan sebab apa? Kita tak tahu. Ini semua akan bersaksi di hari akhirat di hadapan Allah bahawa aku pernah sujud pada Allah di situ. Hati terikat dengan masjid. Dan ini kita ada harapan. Dan masing-masing tahu dia masuk dalam golongan ni. InsyaAllah. Saya Ustaz, saya harap saya masuk, boleh tupang dah. Nak kata remaja, saya dak remaja dah. Nak jadi pemimpin, dak Ustaz. Tapi hak ni saya adalah sikit-sikit, saya nak lagi. Jadi mari berjemaah. Dengar masjid ada nak benda-benda derah je dia. Dia dengar Allah ada masjid itu hidup, masjid itu banyaknya program. Dia rasa suka. Baca surat khabar, tengok berita ada masjid kena roboh, ada masjid kena ganggu, dia rasa sense of belonging, dia rasa nak marah.
Bila dengar ada masjid kena runtuh di Syria, Babri, di Kashmir, ada masjid kena ganggu, dia rasa nak marah. Dia lalu kawasan masjid, kita tengok, Allah kemahnya masjid ni, nampak parking yang molek, dia rasa suka. Ini orang yang hati dia terikat dengan masjid. Singgah semayang ni masjid, rajin, masuk duit dah tabung. Ni masuk singgah berok je. Singgah masjid, singgah berok. Cik baik nak berok, singgah kat masjid. Allah. Dia singgah tanda hawa, dia bagi bitih. Singgah masjid tak masuk seseng pun tabung masjid. Ya Allah. Nak dapat teduhan ke mana? Sekurang-kurangnya. Sebab ni tak payah keluar modal. Nak dapat teduhan Allah ini. Tak ada masalah ya orang puan ke, ya orang lelaki ke, ya orang tua ke, ya orang muda ke. Cuma orang puan, kita beringatlah untuk ke masjid yang paling nombor satu sekali dengan izin suami. Yang kedua, dalam keadaan tidak menimbulkan fitnah. Yang ketiga, dia mari untuk majlis ilmu, untuk ada aktiviti-aktiviti, silakan. Yang penting dia teringat semua. Kita jumpa ada orang, ada seorang, ada boni dating tu dia ni kerja ni berari kuliah-kuliah kat masjid, sakit, masuk ward, masuk hospital, duduk terletak hospital, mulut je dia sembuh. Allah, kuliah lagi, ada kuliah pula, ada kuliah tafsir, besok ada forum, lusa ada kuliah bacaan Quran saja. Duk kepala dia ni duk cakap program masjid je. Ini orang yang hatinya terikat dengan masjid. Laju sikit, orang bang dah ni. Berapa dah? Baru 2. Nombor 3? Ketiga dah. Nombor 4 pun dah. Nombor 4 benda? Berjumpa dan berpeluk kerana Allah. Bertemu dan berpisah kerana Allah. Asal dia berkasih sayang kerana Allah, ia jumpa kerana Allah, ia pisah kerana Allah. Dua orang yang berkasih sayang kerana Allah, dia bertemu kerana Allah, dia berpisah kerana Allah. Allahu Akbar. Ada tak orang gitu dalam hidup kita? Ada. Kita sayang sungguh ke dia kerana Allah. Dia nak tahu ciri kita ni sayang pada seseorang kerana Allah ke tak. Dalam kawan tu, ciri utama dia boleh beri dan boleh terima benda. Boleh beri dan boleh terima nasihat. Ini orang yang sayang kerana Allah. Kadang-kadang saya seorang pakak besar, hak ni pakak rendah je, tapi saling boleh memberi dan menerima nasihat. Hak ni kaya seorang, hak ni miskin, dia kawan kerana Allah. Hak miskin ni kawan bukan sebab nak piti hak kaya. Hak kaya dia kawan hak miskin bukan sebab nak ambil kesempatan. Sebab dia kata, saya sayang dia ni ustaz, saya nak nampak sangat dia ni bukan nak duit saya. Dan saya sayang dia, saya suka ustaz, ada benda-benda dia boleh nasihat saya. Itu dalam bab kawan, berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Ni orang gini dapat teduhan esok di hari akhirat. Acu renung, ada berapa orang gini dalam hidup kita? Ramai. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau ada ramai. Hari kita boleh hidup ni. Kita tahu kita sayang dia bukan ada kepentingan pun. Dan dia sayang kita bukan kerana kepentingan pun. Mungkin kerana tugas agama. Mu boleh buat benda ni, aku buat benda ni. Mu bahagian ni, aku bahagian ni. Jadi temu nak bicara tugas agama. Lepas tu pisah, mu buat benda ni, aku buat benda ni. Kerana Allah. Hidup dia usaha ni kerana agama. Dan ini pun tak perlu keluar duit banyak, tak ada masalah tua ke muda, laki ke puak. Bahkan sunat kita kabur. Nabi sebut, idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbu. Bila seseorang kamu sayang pada saudara kamu kerana Allah, royak ke dia, saya sayang kau kerana Allah. Sunat kabur. Boleh? Boleh kabur. Lepas ni temu saya, hamba sayang ke demo kerana Allah. Oi, tebur dia. Apa warna pelik kan ni? Musim-musim orang kena takak. Apa ni pelik kan minum daun ketung ke benda ni.
sunat. Tapi payah ustaz, kita orang lelaki payah nak royak saya sayang awak kerana Allah. Bukan dalam hati, sunat khabar. Hamba sejak duk saing dengan demo ni, hamba rasa hamba jadi rajin pergi dengar kuliah. Terima kasihlah banyak. Dulu hamba tak berapa pergi demo, duk mesej-mesej WhatsApp ajak pergi dengar kuliah. Rasa learning dulu masalah ada, learning ada juga masalah. Tapi tenang sikit learning. Allah terima kasihlah banyak. Orang puang ni boleh kat apa? Kak, kita sejak baik dengan kak ni, kak duk ajak sama kita pergi dengar, kita rasa suka kak. I love you kak. Saya sayang ke kak ni kak, sungguh kerana Allah kak. Boleh kak apa gitu. Bukan ada kepentingan benda. Sunat kak apa? Sebab ada seorang sahabat, dia Nabi tanya, "Mu nak pergi mana?" Dia kata, "Aku nak pergi kampung ni." "Nak buat benda?" "Aku nak ziarah sahabat aku." Nabi tanya, "A'lam tahu? Mu royak lagi dia, mu sayang dia kerana Allah?" "Dak." "Mu kabarlah ke dia mu sayang dia kerana?" Nabi suruh kabar. Sunat. Bahkan bila ada seorang ni kabar, Nabi tanya, "Mungkin jumpa dia tu ada urusan ke, ada bisnes ada?" "Tak. Aku sayang dia kerana Allah. Dia aku lama tak jumpa, aku nak pergi ziarah dia." Nabi kata, "Ketahuilah bahawa Allah sayangkan kamu juga sebagaimana kamu sayang dia kerana Allah." Tu. Ini kita nak kata ukhuwah dalam masyarakat. Di masjid lah tempat kita nak bina. Mungkin kita ada berbeza pendapat, berbeza pandangan, kita ada urusan-urusan masing-masing, tapi orang yang berkasih sayang kerana Allah ini, dia ni mendapat teduhan di hari akhirat esok-esok. Dia adalah. Dan saya nak pesan, siapa-siapa kalau ada orang gini dalam hidup dia, jaga, ini pemberian Allah. Orang hok nasihat kita bukan kerana kepentingan, ini Allah beri, jaga hok ini gini. Kadang-kadang kita kawan saya lama, zaman susah dulu, kita Allah beri rezeki kaya lah jadi. Sayang kita ni biasa je. Jadi kadang-kadang bila dia tegur, dok kena dengan angin kita rasa deki kaku tu. Orang yang betul-betul kerana Allah, dia tahu dia ni nasihat sayang aku. Contoh gini, saya adalah beberapa orang Allah bagi rezeki orang-orang gini dalam hidup saya. Bagi contoh, ada seorang ni dia duduk ngaji sama zaman belajar dulu. Duduk serumah. Saya belajar dulu. Cuma dia ni biasa ada masalah duit sikit. Saya ada juga masalah duit, tapi saya jenis berakhir nega, kawan dengan orang Arab. Orang bagi madu lebah Yaman, kita pergi jual, adalah duit. Kadang-kadang ada orang Malaysia kotek duit atau kita belanja. Kawan saya ni dia dah lah tak ada duit, dia tak apa pandai cari duit sikit. Tapi kita duduk sama serumah. Tapi dia pandai masak. Saya tak pandai masak. Mana kalau pergi pasar, dia hok pilih barang. Ambil. Saya tukang bayar macam laki bini dah. Tak ada apa-apa be. Jadi balik rumah saya, dia masak, saya duk relax. Dia masak, saya duk baca kitab, duk relax. Bila sudah masak, kita makan sama. Lepas makan, dia pula duk relax. Saya basuh pinggang, basuh pujuk, basuh tepak, kemah pinggang makuk, pisau, sudu. Gitulah. Bila balik Malaysia, saya duduk Kuala Lumpur, dia duduk Terengganu. Dia duduk Terengganu, dia buka pondok. Dari segi, mungkinlah dari segi rezeki, dari segi itu saya lebih sikit pada dia. Tapi pada segi pahala barangkali lebih dia kot. Dia duduk jaga budak-budak pondok. Kadang-kadang saya duduk mengajar di Kuala Lumpur, lepas kuliah, ada orang mari jumpa, "Ustaz, ni ada duit zakat 5,000, 10,000. Ustaz bolehlah tolong hantar ke mana-mana." Biasanya saya akan transfer ke pondok dia ni, sebab saya tahu dia ni urus duit dengan jujur lah, bagus. Jadi kita hantar duit ke dia. Nak cerita ni, saya duduk Kuala Lumpur, duduk Terengganu. Kalau siapa perasan dalam tahun 2015 itu, saya ada satu program TV dengan Kak Tun. Cantik tak Kak Tun? Cantik tak Kak Tun? Cantik tak? Jadi dalam program itu, saya tak akan tudung, tak akan piah. Tanyalah Ustaz halakah kuliah, saya pakai piah. Jadi waktu tu program kosmetik. Macam mana kita
Duk dalam program kosmetik nak tarik orang pada agama. Kawan hok pondok tadi tengok. Mesej lalu. Mana ustaz dak kapiah learning. Dak masuk kat tung dak kapiah Saya baca kata ni aku sayang nak mu ni. Aku WPT patut mu puji lah. Tapi dia dak ngapu. Faham tak maksud saya cerita ni? Dia dak ngapu kita. Dia tak ada kata smart learning. Masuk PT sikit lagi, dak. Kita ada duit zakat orang, kita beri dia. Dia nampak kita dak kapiah, dia tegur. Mana ustaz learning dak kapiah dah. Dia kata ni aku sayang nak mu ni, kau sayang je. Sebab kita adalah alasan tersendiri. Alasan kita. Nak cari sahabat gini, siapa ada sahabat gini, hargailah. Dan ini moga-moga saya pun harap moga-moga bolehlah termasuk dalam grup ni, betul-betul sayang dia, kita tahu sayang kita kerana Allah. Tak ada apa-apa kepentingan. Berapa dah? Pak? 5 pulak. Ke sambung bulan depan lah. Yang kelima. Digoda ingat. Seorang pemuda yang digoda berzina oleh perempuan yang cantik dan ada pangkat. Nabi sebut 2 sifat. Hak digoda itu orang muda. Hak tukar goda comel ada pangkat. Yang pertama sekali orang muda dengan nafsu orang muda. Dan grup ni akan diketuai oleh seorang rasul esok-esok, Nabi Yusuf alaihi salam, yang digoda. Qala ma'adallah, kata aku takut pada Allah, aku minta berlindung dengan Allah. Yusuf dia comel, orang goda dia. Kita hari ni dah lah tak comel, duk sibuk nak goda orang. Jadi Nabi kata hak dapat naungan Allah ni seorang pemuda yang digoda. Hak tukar goda pula comel dan berpangkat. Comel merangsang nafsu, berpangkat boleh cover lain kalau ada masalah. Kadang-kadang ada hak goda kita comel tapi tak ada pangkat. Kadang-kadang ada pangkat tapi uduh. Hak ni gabung dulu. Pernah kena goda? Ada hak sini hak siapa pernah kena goda? Ada? Tak ngaku Wak mana kalau kena goda? Wak mana kalau kena goda? Ui nombor WhatsApp ke suruh PM tepi. Ni dia kata ini akhafullah, takut pada Allah. Dia kata gitu. Mungkin lah dia kata tambuh. Iyalah juga. Tak semestinya skrip tu. Tak semestinya ini akhafullah. Baru masuk grup ni, ustaz saya taklah kata aku takut pada Allah. Saya pernah kena goda, saya kata ambuh dosa, masuklah ni. Tak semestinya kata sesungguhnya saya takut pada Allah. Tak semestinya ayat skimang gitu. Kata dosa buat kerja gini ambuh. Mungkin ada hak nak tanya soalan tapi doktor tanya, ustaz dah kalau hak masa kena goda tu ikut mana ustaz? Ni tobat dah, mari dengar dah. Nak tanya takut orang tahu. Tanya dalam hati. Kita jawab awal-awal. Dia mungkin pernah kena goda, dia kalah. Maksudnya dia ikut kehendak nafsu dulu. Ni tobat dah. Tobat nasuha, juguh. Mari masjid, mari dengar kuliah. Molek. Dia boleh tak masuk grup ni? Dia tak boleh masuk grup ni sebab dia kena goda, layan godaan. Tapi dah dia bertobat, dia boleh tupang grup hati terikat dengan masjid. Dia boleh masuk grup tu. Maknanya dia boleh dapat teduhan dengan tiket hati terikat dengan masjid. Dengan tiket kena goda, dia tolak godaan, dia kalah, dia masuk tiket tu. Jadi jelas. Dan Nabi sebut orang muda, Nabi sebut yang goda ada pangkat dan comel. Dia kata aku takut pada Allah. Segi yang keenam. Apa benda yang keenam?
Hak ni pun boleh. Seseorang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kiri tak tahu apa yang diberi oleh tangan kanan. Ada harapan tak nak masuk grup ni? Ada Nabi sebut tak sedekah banyak ke sikit? Nabi dah sebut banyak ke sikit? Nabi sebut dia sedekah, dia beri tangan kanan, dia susu. Sampai tangan kiri tak sedar dia beri benda. Ni pun. Ini ada harapan. Itu tak seria. Ada satu masjid, bila tabung derma jalan, Allahu Akbar, pocik ni dia nak letak piti, dia tutup ting lah, duit seling patut boleh tutup, takut orang nampak seling. Tapi tak apa lah. Tu nak khabar dia tutup. Ingat orang apa dah bunyi pula ting, bunyi pula. Tapi tak apa sebenarnya, banyak sikit nombor 2. Ada kalanya yang sedikit besar nilai di sisi Allah. Saya pernah tengok masa saya ngaji dulu, Yaman ni dia berakhir lepas mayat ya pos jadah ketik rumah tahfiz lah, Palestin lah, masjid lah. Nak beli obat sakit pun ketik rumah kat masjid. Saya duk berhati ada sekali tu orang duk letak piti rumah. Ada pocik tua ni dia letak piti derma, waktu dia duduk belek-belek ambil piti balik. Maknanya letak pula ya, ini ambil RM5 balik. Saya tengok, saya kata Allah, nak derma ambil duit piti balik kira. Tapi rupa-rupanya masa tu saya silap. Rupanya pokcik tu piti tu je ada. Jadi dia nak ambil piti balik untuk tiket naik teksi balik rumah. Saya kata aku kutuk pokcik ni, aku suka ke dia ambil piti balik. Aku salah. Rupa-rupanya dia ada 10 ya, contohlah dia ada 10, dia letak yang ambil balik 5 untuk teksi balik. 50%, separuh. Kita ada 300, letak 10 ya, dah apa lagi separuh. Dia letak separuh dia ada ni. Sebab itulah dalam bab sedekah, bersedekah letak tangan kanan susu, tangan kiri pun tak sedar. Saya ingat alhamdulillah dulu ada sekali hari itu saya nak pergi umrah, lama dah cerita ni. Ni pun insya-Allah bulan 11 ni ada trip umrah. Siapa hak tengah nak rancang nak pergi umrah, mari kita pergi sama bulan 11 ni. Awal bulan. Itu lepas kuliah ada seorang akak ni, kau lupa lah, dia kau lupa. Kak tu kata, Ustaz nak pergi umrah ke? Ya kak, jomlah. Saya dah pergi 2-3 kali Ustaz, dan sekarang ni pun saya tak pergilah sebab suami tak apa sihat. Dah kenapa kak tanya saya? Gini Ustaz, saya ingat saya nak sponsor orang pergi umrah, ada tak kenalan Ustaz? Allah, ramai sangat kak, ramai sangat. Kat Terengganu tu ramai kawan-kawan saya duk mengajar pondok ni, sekolah ni. Lepas tu, boleh Ustaz tolong cari? Boleh kak, boleh. Confirm Ustaz. Okeylah Ustaz cari seorang. Saya bayar pada travel direct. Saya bawa lah dia pergi sekali. Saya pun berhubung lah dengan ada seorang Ustaz duk mengajar sekolah Darul Taqwa Batu Nang. Ustaz, saya confirm dulu, tapi kita nak cari hak dak rajin pergi lah. Ustaz, Mekah siapa dak pergi? Tak apa kah? Dak pergi. Dak, Ustaz nak pergi Mekah. Tanya benda gitu, nak lah. Dak apa dak pergi? Allah kata bajet dah cukup, nak pergi sangat. Ustaz, ni ada orang nak sponsor Ustaz pergi buat umrah. Nangis dia. Ya Allah, murahlah rezeki dia ya. Nangis dia. Lepas tu saya khabar ke Kak tu, Kak berurusan direct lah dengan pihak travel, bayar apa yang perlu. Lepas tu ayat ke Ustaz ni, Ustaz atau pasport orang nak buat visa. Lepas 2-3 hari Kak tu telefon saya, Ustaz, mana kawan Ustaz tak hantar lagi pasport? Saya kata lah,
Nanti saya follow up dengan dia. Telefon dia. Ustaz, orang nak pasport tu, nak buat visa. Berdak tahu ni. Dia kata malu hamba nak royak ni, dak buat lagi pasport. Dah apa dak buat lagi? Piti tak cukup lagi nak buat pasport. Saya kata lah, apa dak kabur. Dia pun tak telefon kak tu, saya kata kak, duit tak cukup nak buat pasport. Kak transfer je lah kat dia 1,000. Suruh dia buat pasport, buat beli tiket domestik Terengganu Kuala Lumpur Terengganu. Yang lebih tu akak bagilah dia belanja kat Mekah. Okey ustaz, okey. Dia pun transfer 1,000. Dia buat pasport, beli tiket. Tapi di Mekah, sepanjang di Mekah saya memang nampak tak payah besar. Doa semua ke keluarga Allah. Doa semua dia kali pertama siapa? Doa semua tak payah besar. Ya Allah, memang depan mata kita nampak. Jadi tu bermodah. Dah lagi tawah rajin, maya sunat rajin. Kita hak muda ni nak balik tidur ke hotel, malu ke dia pula rasa. Allah. Balik lesar umrah. Lepas 2 tahun ustaz tu meninggal. Saya maklum ke kak tu. Ustaz, boleh tak ustaz tolong saya? Kak tu kata, tolong apa? Akak ustaz tanya keluarga dia, akak nak sponsor badal haji untuk arwah. Oh, saya kata, kak, moga Allah rahmatilah. Kata, buat ada orang buat badal haji. Saya ingat itu masa balik umrah lepas 3 minggu. Ni lupa nak kabar sebelum meninggal. Lepas 3 minggu balik umrah, kak tu telefon saya, ustaz, anak saya dapat beasiswa engineering kapal terbang ustaz, 150,000. Saya kata kak keluar 78,000 Allah bayar cash. Anak dia dapat beasiswa engineering kapal terbang. Ni engineer dah sekarang ni anak dia. Ya Allah. Janganlah kita hari ni, oh saya nak sponsor pergi umrah ustaz, nanti dapat beasiswa juga anak. Allah nak bagi kita balik ni pelbagai cara. Ada cara tak kena nyakit, ada cara selamat dari musibah, ada cara boleh projek baru, ada cara dapat rezeki kuning, pelbagai cara. Tapi bab sedekah ni suatu benda yang istimewa. Dalam bab sedekah ni ya Allah, memang sangat-sangat istimewa. Ada seorang makcik tu, saya alhamdulillah adalah peluang pergi Mekah. Dia ada sikit-sikit pengalaman. Ada seorang makcik ni seorang, lepas balik masjid, lepas subuh, dia akan beli aiskrim makan. Nak turun pergi sembahyang Zuhur, dia singgah beli aiskrim. Balik sembahyang Zuhur, dia singgah beli aiskrim makan. Nak pergi sembahyang Asar, beli aiskrim. Lepas Asar, makan aiskrim. Siapa Bangla yang jual aiskrim tu kenal dia. Ada orang tanya, cik, suka sangat ke makan aiskrim? Teringat, tak adalah. Dah kat Malaysia selalu makan aiskrim? Tak adalah, jarang-jarang sangat. Dan ni kenapa nampak setiap waktu singgah beli aiskrim? Tak ada. Masa nak pergi Mekah baru ni, ada orang datang kat rumah, dia bagi duit 200, dia cakap buat beli aiskrim kat Mekah. Nyanyi kawan tu aiskrim semua. Ya Allah. Nak royaknya, orang nak pergi Mekah, nak pergi mana, nak pergi pitih tu tak usah kabur lah, suruh beli kacang ke aiskrim. Ni awak belanja Mekah, padang gitu lah, nyanyi kau orang. Orang nak pergi Mekah je suruh beli aiskrim. Pagi petang siapa lah aiskrim kawan tu. Bagus cik tu. Dia orang royak ni awak beli aiskrim Mekah ni. Aiskrim lah dia. Ini nak kabur ke endos sedekah. Beri je, ambil duit awak belanja. Padang lah tu. Ini awak suruh beli aiskrim, siang kawan tu. Allah, saya baik tak suruh beli kacang, gigi tak ada. Hanya kau orang. Jadi bab sedekah ni masing-masing dengan qadar masing-masing. Tapi salah satu hak dapat teduhan Allah di hari akhirat, hak jenis berakhir sedekah, dia susu. Dia beri tangan kanan, tangan kiri tak sedar. Banyaklah. Macam saya duduk di Nuk, ada seorang ustaz mari, ada pondok di Kedah, dia mari. Kita benda kita boleh tolong. Bulan Ramadan dia mari nak tazkirah. Lepas tu lancar kutip derma untuk pondok dia. Benda kita boleh tolong, kita kenal masjid ni, kita tolong perkenal.
Jadi ustaz ni mari beri tazkirah tarawih. Tazkirah tarawih tu kutip derma untuk pondok dia. Ada 1 tahun tu ustaz tu mari, bayangkan kita tiap-tiap hari buka puasa dengan bini dengan anak rumah. Dia tinggal anak bini 27 hari. Mari duduk Kuala Lumpur, anak bini pondok tinggal. Sebab dia seorang hak jenis boleh ceramah, dia nak cari dana untuk pondok. Nak bayar gaji hak sakuk, nak bayar bonus raya sikit. 27 hari dengan kuliah subuh, kuliah zuhur, kuliah tarawih lagi. Banyak. Masih nak balik saya tanya sepatah, Ustaz, dah banyak mana dapat tu? Dia kata alhamdulillah dapat dalam 22,000. 22,000 ni untuk kaedah tiap-tiap hari pagi petang tu sikit lah sebenarnya. Sebab dia nak bayar gaji cikgu berapa orang dah. Habis lalu. Itu boleh lah selesai gaji-gaji cikgu hak sako ada lebih-lebih sikit. Kalau tak ada lebih lah bagi duit raya cikgu. Tak apalah kata rezeki cikgu hari ni alhamdulillah. Boleh buat raya kata. Tapi saya ada bagi flyers pondok kan, tinggal di masjid ni surah ni. Kok ada orang nak bain dia kata. Saya kata tak, saya ni mari berasa naknya ke dia banyak tu je boleh. Sebab sekali bagi dia habis lah bagi cikgu-cikgu. Raya, pas bulan pas raya mai KL. Masa jumpa dia kata, Ustaz ingat baru ni yang saya bagi tahu kutip pan tu 22. Oh iyalah, tak apalah. Ustaz, lepas agih saya ni kita orang raya lepas selesai 2-3 hari raya semua program raya tenang dah, sekolah nak buka dah, saya tu lah cek akaun pondok kok ada orang bagi duit sikit. Dia kata ada seketul masuk 150,000. Ya, saya tak tahu siapa masuk. Saya tak tahu dari mana orang bagi, saya tak tahu siapa, tapi dalam akaun tu ada 150,000 clear check. Macam mana? Allah pas tu kita dah beli tempat belanja budak-budak tukar whiteboard dah ni baiki dah lah setikak pun seronok, mana-mana gaji sakuk semua dah clear, bil elektrik bil, alhamdulillah Ustaz. Ada orang yang jenis gitu. Apa sudah tak tahu siapa. Tuan saya start tingkatan 2 saya pakai spek mata. Masa tingkatan 2 ngelah saya pakai spek tahun 2012, power 500. Maknanya saya nampak ada orang depan tapi tak kenal. Nampaklah ada orang gerak kalau buang spek. Tahun 2012 Profesor Mahya atau WhatsApp, Ustaz mai datang nak buat lasik bukan lastik, lasik ni dia buat pakai laser. Saya kata Allah berapa Prof kos dia? Ustaz ada orang bayar dia dalam 8,000. Bayangkan power saya 500. Betul ke Prof? Betul Ustaz mari ya. Dia buat dalam masa 17 minit. Ustaz, now your power is 0. Sampai malam ni saya duduk cakap sampai sekarang saya tak tahu siapa yang bayar. Saya duduk baca Quran, duduk baca kitab, tengok muka bini malam-malam, cerah sungguh nampak bini malam-malam lepas tu. Dulu kena pakai spek dulu. Kena cerah molek nampak. 2 orang dah anak lepas tu. Jadi maknanya pahala siapa pun dia boleh. Sampai hari ni saya tak tahu 8,000. Apa ini tidak tahu. Ya Allah, adanya manusia-manusia yang dia ni deal dengan Allah, dia berurusan dengan Allah. Ya Allah, moga-moga Allah Ta'ala murahkan rezeki kita, dan moga-moga Allah Ta'ala buka hati kita ni untuk rajin bersedekah. Banyak sikit nombor 2 ikut kadar masing-masing. Allah janji nak bagi balik. Allah janji nak tambah. Mana ada orang hak duk bersedekah jadi payah apa ke dana. Kau kaya ada, kau tambah rezeki ada. Bila rajin bersedekah bab sedekah ni banyaklah nak cerita. Tak apa kot, saya siri kat akhir. Ni pengalaman saya sendiri. Saya ni banyak duduk ngajar-ngajar ni
Yalah, ngajar ni kita panggil output. Maknanya tumbik. Saya pun perlu ada input. Kena pergi belajar juga. Jadi memang kalau duduk KL tu memang kadang-kadang saya akan kosong tarikh 2-3 hari. Saya pergi ke Johor. Johor ada guru saya lah, pergi ngaji dengan dia. Dia ni orang Terengganu, duduk Pasir Gudang. Duduk 2-3 malam, pagi ngajar. Duduk. Dia ngajar kita pergi dengar ramai-ramai ngajar ramai-ramai ni. Tapi hak specialnya lepas ngajar akan duduklah dengan dia. Pergi ajak makan, ajak minum, duduk sembang, soal jawab, bincang, hadis, Al-Quran apa, banyaklah. Zakarah dengan dia. Itu sekali saya pergi sapa betul-betul garik. Apa garik? Tengok kuliah. Dekat nak isyak tu, lepas habis kuliah, pengurusi surau buat pengumuman. Ada sebuah pondok di Mersing, Ribuk, pondok tu rosak. Jadi malam ni kita nak kutip derma. Saya raba dalam kocek, pitih 2 keping ada. RM10, 50. Nak wihak mana 10 ke 50? Wihak 10 diganda pahala banyak dah. Ceramah kat orang pandai suruh sedekah 50 kalau beri 10 700 kali ganda sama 7,000 dah ni. Banyak dah pahala. Bukan 10 je 50 50 nak bayar hotel. Ingat mari ni bukan orang panggil ceramah. Orang panggil ceramah orang bagi kat hotel. Orang panggil ceramah orang bagi duit minyak. Ni mari sendiri hak 50 ni nak bayar duit minyak boleh pahala juga menuntut ilmu. Tak kan nak whisper. Ya jadi mari berlawan diri dalam kepala. 10 ke 50? Ya gini 10 50 10 ya gitu. Ni menang alik 10 ke 50? Alah saya kata bila lagi aku nak sapa ke Mersing tu ada pondok nak kira apa ni, bismillah saya pun letak 50 sipang hak 10 malah nak cara letak je 50 salah orang apa semua selfie apa. Ustaz tu kata meh kita pergi makan. Pergi makan ada 2-3 belah orang. Dia anak murid dia ramai. Anak murid dia ada kerja kilang, ada pokgak, ada jutawan, ada businessman, pelbagai anak murid. Adalah kita duduk makan ni sembang. Masa ni saya banyak duduk sembang je. Depan saya ni kontraktor pasir, memang jutawan. Belah ni ada seorang tu orang buat trading besar. Ni Tok Bilal dia sembang. Sudah makan, pak kontraktor pasir ni panggil budak. Dek kira dek. Kalau budak nak kira tu mari, budak tu kata pak cik ni dah bayar. Saya nampak muka hak ni nak marah sebab hak ni bayar dulu. Sebab hak ni masih lagi basuh tangan dia bayar dah. Hak ni kata saya nak bayar lah. Hak ni pula siapa cepat dia dapat. Dia duduk main belawang gitu. Saya nampak lah keadaan dia orang ni belum sembah sekejap lagi. Lepas tu nak balik salah saya pun nak balik ke hotel, nak rehat-rehat, nak tidur. Kat depan saya tadi, Ustaz, tadi saya ajak nak belanja tapi ada orang bayar dah. Tak apalah duit ni saya bagi hadiah kat Ustaz lah. Saya kata, tak payahlah, terima kasih lah. Dah nak bagi tak ambil. Salah lah. Saya balik ke hotel, siapa di bilik, saya nak tukar baju. Saya ambil lah duit tu nak tok asing. Saya kejut, terduduk saya tengok duit tu RM500. Saya bukan nak cerita habis malam ni, cuma nak cerita yang saya berasa sangat apa. Aku tadi nak letak 50, aku rasa berat. Ni Allah bagi selalu ganti 500. Saya sampai telefon bini kabur. Ni Allah nak kau yamda ni belajar Allah ajar malam ni. Yang saya berasa sangat sebab masa saya nak letak 50 ni memang rasa berat. Tapi bismillah lah. Malam tu Allah bagi cash 500. Ya Allah. Lepas tu dia mari kat terfikir, sebaik nak letak 10 ke tidak 100 je ni.
Tapi ya Allah. Ya Allah. Ya, cara Allah bukan kita nak kata kita baik sangat, tapi dia bagi terasa tu. Dia bagi terasa. Ya Allah. Nabi sebut golongan yang akan mendapat naungan Allah, dia bersedekah. Ikutlah dia beri jiran dia, kawan kat jabat dia anak sakit ataupun kawan, ikutlah dia masuk tabung masjid surat tahfiz mana dia berurusan dengan Allah. Yang penting beri tangan kanan, tangan kiri tak sedar. Itu golongan yang keenam. Dan golongan yang terakhir, yang ketujuh, seorang yang duduk seorang-seorang bersendirian, diingat Allah lalu menitiskan air mata. Tubik air mata, ingat dosa-dosa dia. Tubik air mata teringat anak aku ni tak semayang, aku ayah aku tak cara pun. Dia teringat anak aku tak tutup aurat, aku ayah depan mata aku, orang lelaki ni ajak anak aku tubik, benda aku nak jawab esok-esok dengan Allah. Dia rasa salah. Aku ni hutang orang tak payah aku lari, aku ni orang ingat aku baik, punya aku jahat. Menitiskan air mata ketika bersendirian. Orang-orang gini pun mendapat naungan Allah di hari akhirat esok-esok. Dia teringat banyaknya nikmat Allah beri ke dia, tapi dia kurang bersyukur pada Allah. Dia teringat dosa-dosa dia, aku ni hari rajin aku semayang, hari malah aku tak semayang, nangis. Tapi nangis tu bukan makna nangis malam tu esok tak semayang pula. Nangis lepas tu nipu orang pula. Jadi nangis keinsafan, nangis yang menyebabkan dia tinggal benda-benda yang dimurkai oleh Allah, lalu dia tersentuh hati dia tu sendiri. Moga-moga kita daripada tujuh ni kita boleh masuk hak mana ni? Adalah tak? Ada. Moga-moga ada dan mendapat teduhan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat esok. Saya rasa sekadar tuan, cuma satu perkara, seminit saya ambil masa. Betulan saya di Kuala Lumpur tu dengan kawan-kawan Ustaz Aslim Bollywood, Mahmuda Ashraf, Ustaz Johari Wahab. Kita cuba tiru hak ustaz-ustaz, hak senior-senior buat. Kita cuba buat attack macam Ustaz Ismail Kamus, Ustaz Fauzi Mustafa. Kita cuba tiru, mengajak masyarakat amalkan sedikit benda yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang biasa selalu orang sebut makanan-makanan sunnah. Biasa kita baca watini wazaitun. Kita cuba ajak orang amal minyak zaitun. Subhanallah, minyak zaitun saya sendiri pun amalkan. Orang Arab dia berakhir makan daging, jadi dia nak potong kolesterol, dia masak daging guna minyak zaitun. Jadi saya ni sendiri, oleh kat saya memang tak berakhir minum minyak zaitun, rasa dia tak sedap. Jadi kita buat kapsul, kita amal. Dan alhamdulillah amal dah duduk cerita kolesterol tinggi, lepas ada istiqamah amal dia turun, macam masalah darah tinggi. Benda ni hak makan daging, makan kacang tak boleh tu, sakit kaki tu. Go out. Go out tu. Go out, dia jadi berok itu baik lendar, uric acid, dia jadi kecing banyak. Ada go out, makan durian banyak, makan daging banyak. Ni kan saya sendiri kalau tanya kawan-kawan ajak nasi arak ke makan kambing, balik bilah minyak zaitun ni. Dan puang hok ngandung molek sangat, dia pelicing masa nak tubik, dan juga dia mengelakkan kuning insya-Allah. Dan satu lagi milk booster, dia membanyakkan susu untuk ibu mengandung. Saya sendiri dulu, dia cerita 5 tahun lepas lah, kulit agak kering sikit. Bila duduk amal zaitun ni, dia jadi dia orang sebut tu moisturizing. Udah tak tahu, kita tak reti sangat kat nak sebut, tapi alhamdulillah kita istiqamah. Jadi kebetulan kami di KL tu memang tengah duduk buat, kita panggil jualan penghabisan stok. Biasa kita jual RM40, 120 kapsul, kita duduk jual RM30. Jadi saya tadi nak balik, dia kata bawa sikit malam ni, kuku ada masa ni nak cuba amal. Dia kalau ada, tapi saya bawa sikit je ni orang amal. Setakat kalau ada nak cuba amal, bolehlah tengok ada lepas-lepas mayang lagi, ada meja belakang sana. Kat mana meja? Belakang tu. Bolehlah tengok. Cuba untuk kita amal. Kalau ada masalah kulit, boleh gunting kapsul tu, minyak boleh sapu, eczema ke apa ke. Jadi saya rasa sekadar tu untuk malam ni. Moga-moga ada manfaat insya-Allah. Moga-moga kita mendapat teduhan Allah di hari akhirat esok.
saya minta maaf lah telajak masa sikit. Ini jadi berasa semangat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.